Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Siti Nurzaika binti Zulkifli yang memegang nombor matrik 42231911 hari ini akan memberitahu tentang kajian perbandingan dan pembentangan tentang negara Korea Selatan. Yang pertama, kerangka sistem pendidikan Korea Selatan. Menggunakan kurikulum semakan 2015 yang menghapuskan seni liberal dan sains kurikulum dari kurikulum sekolah menengah dengan tujuan untuk melepaskan imajinasi kemanusiaan dan kreativiti saintifik dan teknologi bakat penemuan kreatif. Hak cipta dalam buku teks yang ditetapkan kerajaan adalah dimiliki oleh Kementerian Pendidikan. Buku teks yang diberi kuasa memerlukan pemeriksaan oleh Menteri Pendidikan dan buku teks yang diluluskan mesti mendapat kelulusan daripada penguasa pendidikan iaitu Wakil Menteri Pendidikan. Buku teks yang diluluskan hanya digunakan apabila tiada buku teks yang ditetapkan atau dibenarkan oleh kerajaan tersedia atau apabila buku teks yang ditetapkan atau dibenarkan oleh kerajaan memerlukan bahan tambahan. Seterusnya, sistem pendidikan negara Korea Selatan. Terdapat 4 sistem pendidikan negara Korea Selatan. Yang pertama ialah objektif, memberikan pengetahuan asas, menanamkan nilai-nilai dan kemahiran dalam diri pelajar untuk pembangunan negara. Menggalakkan kesedaran kepada pelajar supaya wujud perasaan bangga terhadap negara. Yang kedua, peringkat pendidikan. Terdiri daripada 4 peringkat pendidikan formal, iaitu pendidikan rendah iaitu 6 hingga 12 tahun, pendidikan menengah 12 hingga 14 tahun, pendidikan menengah tinggi iaitu 15 hingga 18 tahun, pasca siswaza dan juga Hagwad iaitu institusi pendidikan tambahan. Yang ketiga, pendekatan. Membangunkan kemahiran menyelesaikan masalah dan memupuk penyertaan aktif melalui penyelesaian masalah, penerokaan, perbincangan tentang matematik, penggunaan teknologi, kerja berkumpulan, projek, mengaplikasikan matematik dalam kehidupan seharian. Yang keempat, penilaian. Sekolah menengah tiada peperiksaan masuk bergantung pada CGPA untuk masuk ke sekolah menengah yang lebih baik. Seterusnya, College Scholastic Aptitude iaitu CSAT untuk menentukan kemasukan ke universiti. Selain itu, struktur pentadbiran pendidikan. Terdapat 5 struktur pentadbiran pendidikan. Yang pertama, Kementerian Pendidikan. Yang kedua, Badan Pendidikan Dasar. Yang ketiga, Badan Pendidikan Menengah. Yang keempat, Badan Pendidikan Tinggi. Dan yang kelima, Badan Pendidikan Khusus. Selanjutnya, kurikulum pendidikan prasekolah di Korea Selatan. Terdapat 10 kurikulum pendidikan prasekolah di Korea Selatan. Yang pertama, bahasa dan komunikasi. Bahasa Korea, kosakata asas dan kemahiran komunikasi. Yang kedua, matematik. Konsep matematik asas, pengiraan, bentuk dan nombor. Yang ketiga, sains. Eksperimen sains mudah dan aktiviti untuk memupuk rasa ingin tahu dan penerokaan. Yang keempat, kajian sosial. Pengetahuan asas mengenai Korea Selatan, budaya dan tradisinya. Yang kelima, pengajian jasmani. Aktiviti fizikal dan bersenaman untuk menggalakkan kesihatan dan kecergasan. Yang keenam, seni dan kreativiti. Aktiviti melukis, mewarna dan kraft tangan. Yang ketujuh, muzik dan tarian. Pengenalan kepada muzik tradisional Korea, lagu dan tarian. Yang kelapan, pendidikan karakter. Pengajaran nilai adab dan kemahiran sosial. Yang kesembilan, bermain dan sosialisasi. Bermain bebas, berinteraksi dengan rakan sebaya. Yang kesepuluh, pendidikan keselamatan. Peraturan keselamatan asas dan peraturan. Seterusnya, fakta menarik yang berkaitan pendidikan di Korea Selatan. Terdapat 8 fakta menarik berkaitan pendidikan di Korea Selatan. Yang pertama, pendidikan yang sangat dihargai. Yang kedua, persaingan yang ketat. Yang ketiga, budaya pembelajaran yang kuat. Yang keempat, teknologi dalam pendidikan. Yang kelima, belajar hingga 50 jam per minggu. Yang keenam, sekolah sampai hari Sabtu. Yang ketujuh, mempunyai 4 subjek utama. Yang keempat, tenaga pendidik Korea Selatan. Yang terakhir ialah rumusan, iaitu kebaikan belajar di Korea Selatan. Yang pertama, belajar budaya baru. Apabila kita melanjutkan pelajaran ke Korea Selatan, kita dapat mengetahui budaya Korea Selatan yang berbeza dengan budaya di Malaysia. Yang kedua, membina persahabatan baru. Mendapat kawan baru dari pelbagai negara sebagai pelajar antarabangsa di Korea Selatan. Yang ketiga, melatih diri untuk lebih bersikap terbuka.
Belajar untuk berfikiran terbuka dan matang, serta menghormati idea serta kepercayaan yang berbeza tanpa menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, mempelajari bahasa Korea Selatan. Dapat mempelajari bahasa baru dan meningkatkan kemampuan penggunaan bahasa Korea Selatan. Bagi rumusan tentang keburukan sistem pendidikan di Korea Selatan ialah yang pertama, menitik beratkan sistem pendidikan yang membebankan kerana memerlukan penghafalan yang berkaitan matematik. Yang kedua, peningkatan pelajar yang bunuh diri pada usia 15 hingga 24 tahun disebabkan tekanan terhadap prestasi akademik dan cita-cita. Yang ketiga, waktu sekolah selama 16 jam. Ini kerana kurangnya waktu rehat untuk belajar. Yang keempat, mempunyai jadual waktu belajar yang lama. Kerana bagi sekolah rendah, persekolahan adalah dari waktu 8 pagi hingga 1 petang. Yang kedua, bagi sekolah menengah, pukul 9.30 petang hingga 10 malam. Yang kelima, hukuman fizikal kepada pelajar. Kerana guru akan memberikan hukuman disiplin kepada pelajar walaupun di dalam kelas.